Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah dengan ini ahli atau guru-guru pasti akan merajuk terhadap PAS? Adakah dengan ini akan berlaku keluar ahli parti PAS berduyun-duyun? Dalam pendedahan baru-baru ini atau dalam sesi soal jawab di parlimen baru-baru ini, Tuan Ibrahim Tuan Man tanpa berselindung atau tanpa sengaja telah pun mungkin mengguris hati para guru pasti. Ini apabila guru pasti tak terasakah sindiran Tuan Ibrahim? Tanya Khairuddin. Seorang bekas pemimpin kanan PAS secara sinis mempersoal tindakan timbalan presiden parti itu, Tuan Ibrahim Tuan Man, yang mempertikaikan keputusan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak mengambil gaji bagi jawatan yang disandangnya. Bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Pusat, Khairuddin Aman Razali berkata, berdasarkan kenyataan dan perbandingan dibuat Tuan Ibrahim, ada pihak lain yang sepatutnya terasa. Malah katanya, pihak yang terlibat itu berada dalam PAS sendiri. Menurut bekas ahli parlimen Kuala Nerus itu lagi, Tuan Ibrahim menyindir Anwar sebagai malaikat kerana tidak mengambil gaji bagi tugasnya di dalam kerajaan. Justru tambah Khairuddin, hujah tersebut mungkin digunakan Tuan Ibrahim untuk menjadi dalil dan justifikasi buat para pemimpin PAS yang mengambil gaji dan allowance sama ada sebagai menteri, menteri besar, ahli parlimen, exco dan pengerusi syarikat berkaitan kerajaan GLC. Sepatutnya, kata Khairuddin, pemimpin PAS perlu bersimpati pada nasib pekerja-pekerja parti termasuk kaki tangan institusi pendidikan prasekolah mereka, Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti, yang diumumkan oleh sayap pemuda sebagai sukarelawan saja kerana dibayar gaji yang rendah. Guru-guru pasti ini malaikat barangkali yang tidak makan dan tidak minum, tidak ada rumah dan tiada kendaraan, hanya terbang dengan sayap, kata Khairuddin. Begitu juga pekerja parti di pejabat PAS yang menerima gaji kecil, RM400 atau RM500 sahaja sebulan. Mereka juga malaikat barangkali, katanya. Jadi sindiran Tuan Ibrahim sebenarnya sindiran pada guru-guru pasti dan pekerja parti yang atas nama perjuangan mengorbankan gaji mereka, katanya dalam kenyataan santai hari ini. Semalam, Tuan Ibrahim membangkitkan persoalan bagaimana Anwar memperoleh pendapatan dan berbelanja untuk keperluan harian jika dia tidak mengambil sebarang gaji daripada jawatan yang disandangnya. Menurut ahli parlimen Kubang Krian itu secara berseluruh, seorang rasul pun diberikan peruntukan oleh Allah untuk rezekinya dan keadaan Anwar dianggap lebih daripada rasul. Saya rasa Tambun Anwar tak boleh berselindung di sebalik kenyataan dia tak ambil gaji. Sebab, kalau tengok dari segi data yang ada, Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi, katanya. Ini nampak lebih hebat daripada Rasul ini. Mungkin dia malaikat kut. Dia tak makan gaji, katanya di Dewan Rakyat. Menurut Khairuddin, guru-guru pasti berkhidmat secara sukarela atas nama perjuangan PAS. Manakala Perdana Menteri sekarang enggan mengambil gaji kerana berkhidmat juga kerana keyakinan perjuangannya. Mereka ini guru pasti yang disindir oleh Tuan Ibrahim, guru pasti tak terasa ke? Katanya lagi. Tambah Khairuddin secara bergurau, dia turut terasa dengan sindiran Tuan Ibrahim semalam. Katanya, saya pun terasa juga kerana sukarela menjadi penasihat agama timbalan Perdana Menteri tanpa gaji, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, guru pasti mungkin malaikat juga, kata Khairuddin, menemplak apa yang dinyatakan oleh
timbalan Presiden PAS. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Black Hawk 5137 di ruangan Malaysia Kini kata, belum pernah lagi aku jumpa manusia yang tak sebijak menteri ataupun ahli parlimen PAS. Kalaupun Perdana Menteri Anwar Ibrahim tak ambil gaji, tahukah si tak bijak itu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim selain allowance ahli parlimen Tambun, dia juga menerima pencen sebagai mantan timbalan Perdana Menteri. Selain itu, Kak Kwan juga menerima allowance sebagai ahli parlimen dan menerima pencen sebagai mantan timbalan Perdana Menteri, kata Black Hawk 5137. Purple Turtle 5565 kata, tak ada pula pemimpin mereka menangis sedih. Dalam hal guru, pasti mereka ramai yang miskin, tapi terpaksa menangis sedih atas kesusahan sebuah keluarga sahaja. Kesian, 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 kata Purple Turtle. Wan Khalid kata, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Menjelang pemilihan Parti Bersatu, nampaknya konflik dalaman Parti Bersatu menjadi semakin teruk. Bahkan ada netizen kata, mungkin Parti Bersatu tidak akan dapat bertahan sehingga PRU ke-16, dan ada juga yang meramalkan mungkin akan ada 2, 3, 4, 5, 6 ahli parlimen bersatu yang akan berpaling tada sebelum PRU yang ke-16. Itu ramalan netizen. Gara-gara persengketaan dalaman hanya melibatkan pemilihan Parti Bersatu. Hari ini kita digemparkan pula dengan berita ahli bersekutu bersatu pertikai keputusan JPP kata tak akan ubah apa-apa. Timbul pertikaian berhubung keputusan pemilihan bagi sayap bersekutu bersatu dengan seorang anggotanya membuat aduan berkenannya di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Wow, ini jauh lebih penting dan ini jauh lebih bahaya. Bayangkan kalau ada perkara yang boleh menyebabkan ROS masuk campur dalam pemilihan Parti Bersatu. Kalau ini benar-benar berlaku, sudah ada duluan sebelum ini, yang mana parti ataupun ROS boleh mengharamkan satu-satu parti jika melanggar perlembagaan parti. Namun, jawatan kuasa pemilihan parti JPP Bersatu hari ini mempertahankan keputusan tersebut yang menyaksikan Chong Fat Ful mempertahankan jawatan Ketua Bersekutu Bersatu yang disandangnya. Menurut anggota yang membuat aduan itu, Francis Xavier Maivar, terdapat 25 bahagian sayap itu di seluruh negara, tetapi hanya 11 bahagian yang terlibat dalam pemilihan. Saya juga ada bukti berlaku salah guna kuasa dan unsur rasuah dalam pemilihan ini. Wah, ini memang paling seru dan paling menyedihkan. Kalau benar seperti yang dinyatakan oleh Francis Xavier Maivar ini, bahawa beliau mempunyai bukti berlaku salah guna kuasa dan unsur rasuah dalam pemilihan ini memang benar-benar memalukan. Ini menunjukkan betapa gila kuasanya sebilangan ahli politik sehingga belum lagi pilihan raya, baru pemilihan dalam parti pun sudah berlaku salah guna kuasa dan rasuah. Begitu besarnya kuasa sehingga sanggup melakukan salah guna kuasa dan rasuah. Wah, baru dalam pemilihan parti, belum lagi dalam pemilihan projek-projek mega melibatkan jutaan, ratusan, bahkan bilion duit. Selain itu, pemilihan juga diadakan secara kelompok, melibatkan 3 atau 4 bahagian, kata Francis Xavier. Maksudnya ini saudara, mungkin ada berlaku pelanggaran terhadap perlembagaan Parti Bersatu. Kata Xavier, Francis Xavier, saya minta pucuk pimpinan mengadakan semula pemilihan parti, kata Francis kepada Malaysia Kini.
Maivar berkata dia telah membuat aduan kepada ROS pada 18 Oktober lalu dan akan membuat laporan di SPRM dalam masa terdekat. Bagaimanapun, pengerusi JPP Bersatu Abdul Azim Muhammad Zabidi berkata, keputusan pemilihan selaras dengan peraturan JPP dan perlembagaan parti. Terdapat 25 bahagian sayap bersekutu dan kesemuanya mengadakan mesyuarat agung tahunan dan pemilihan. Tapi pemilihan di 14 bahagian tidak diambil kira kerana tidak mengikuti peraturan ditetapkan oleh JPP. Jadi, keputusan diumumkan berdasarkan pemilihan di 11 bahagian, katanya ketika dihubungi. Azim juga berkata, selaku pengerusi JPP, dia boleh mengesahkan Chong akan tetap menang jika keputusan dibuat berdasarkan kesemua 25 bahagian. Saya ada data pemilihan semua bahagian bersekutu dan Chong masih menang. Jadi, sama ada pemilihan ambil kira 25 bahagian atau hanya 11 bahagian, ia tidak bawa apa-apa perubahan kepada keputusan, katanya lagi. Pada 15 Oktober lalu, Azim dalam kenyataan mengumumkan Chong mempertahankan jawatannya bagi penggal 2024-2027 selepas menewaskan pencabarnya Ketua Bersekutu Bersatu Bangi, Kevas Tan Kumar. Ketua Penerangan Sanjeevan Ramakrishnan pula menang jawatan naib ketua selepas mengalahkan ahli Bersekutu Bersatu Tanjung Chia Kim Kuat. Pemilihan sayap itu membabitkan 7,466 ahli, iaitu seramai 1,478 orang di Selangor, wilayah persekutuan 1,212, Negeri Sembilan 1,613, Johor 2,323 dan Perak 840. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat malam ini, jauh sangat beza kebijaksanaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan pembangkang. Ada netizen kata, kenapa nak cakap perkara ini lagi, sedangkan sudah terang lagi bersuluh. Pembangkang yang ada sekarang ini, kata netizen, pembangkang yang kurang berfungsi dalam semak dan imbang. Hari ini, sekali lagi ditulis oleh Ahmad Mursi, bahasa yang baik ini dinamik, akan terus hidup dan berkembang. Sebaliknya, yang mati, jumud dan beku hanyalah otak walaun. Ketimbang bahasa Melayu juga, tetapi digunakan di Indonesia, daripada bahasa Jawa. Maksudnya berbanding dengan atau daripada. Kalaupun tiada dalam kamus bahasa Melayu waktu ini, tidak bermaksud kita tidak boleh kembangkan dan masukkan. Banyak perkataan dalam kamus tidak wujud pun 10 hingga 20 tahun dulu dan diceduk dari bahasa lain, seperti log masuk, swafoto, penstriman, i-dompet, tular, dan lain-lain. Bahasa Latin contoh bahasa yang mati dan tidak berkembang walaupun menjadi bahasa rasmi Empire Rome. Pemimpin hebat yang visionary, ada wawasan jauh ke depan, mahu melihat bahasa dan budaya masyarakat kita berkembang. Pemimpin jumud pula akan menarik masyarakat ke belakang dan gagal memahami realiti semasa. Jika kita belajar banyak kosakata baru dalam ucapan Perdana Menteri ke-10, kita juga belajar banyak perkataan tradisional dari ucapan Haji Hadi, seperti kerangga, ikan seluang, kera dan tupai, dajal, itik tempang, dan lain-lain. Kalau dengar ucapan Perdana Menteri ke-10 dalam bahasa Inggris, ramai yang kena buka semula kamus walhal hari-hari bertutur. Kita pilihlah, nak ikut siapa? Sama ada pilih untuk jadi lebih cerdik atau lebih dungu. Orang yang kaya kosakata biasanya kerana banyak membaca. Jadi, mereka tidaklah perlu menegakkan hujah atau menyampaikan mesej dengan bahasa kesat, mencaci, mencarut, melabel dan lain-lain.
Saudara-saudara sekalian, nampak sekali beza antara Walaun dengan Anwar Ibrahim. Nampak juga beza antara Anwar Ibrahim, kebijaksanaan Perdana Menteri Malaysia, dengan pembangkang. Pembangkang tak habis-habis mencari isu untuk menghentam Anwar Ibrahim. Ucapan Anwar Ibrahim yang penuh dengan semangat, penuh dengan kosakata yang baru, bahkan penuh dengan pesona, turut menjadi kecaman Walaun. Bayangkan saudara, sudah habis modal, tak tahu lagi nak jatuhkan Anwar Ibrahim bagaimana. Nak jatuhkan melalui pintu belakang tak dapat, menjatuhkan melalui pintu depan tak dapat, menjatuhkan daripada tebuk atap lagi tak dapat. Akhirnya, apa saja tindak tanduk Anwar Ibrahim boleh jadi bahan, boleh jadi ejekan. Semalam, isu tentang Anwar Ibrahim tak ambil gaji pun turut menjadi isu remeh-temeh di Parlimen. Dan yang lebih hebat lagi ialah hal tentang penggantungan Wan Faisal di Parlimen gara-gara menyuarakan isu ataupun menyuarakan fakta daripada surat layang, turut menjadi perjuangan para Walaun dan juga pembangkang. Bayangkan orang sibuk nak berbahas tentang belanjawan 2025, dia pula sibuk nak memperjuangkan kesilapan dia sendiri. Dah benang basah, nak pula ditegakkan lagi. Siapa suruh, kata netizen, siapa suruh Wan Faisal membawa isu yang datang daripada kabar angin. Kata netizen, memang sesuailah dia dihukum 6 bulan gantung Parlimen kerana perkara itu menjadi pengajaran kepada ahli-ahli Parlimen yang lain supaya lebih berhati-hati. Jadi, kalau nak mencari modal politik, carilah yang benar-benar berwibawa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.